Assalamualaikum, hai semua dan selamat petang. Saya Patricia, host anda pada petang ini. So, bila ditanyakan akan keperluan beli rumah, tidak siapa dapat menafikan kepentingannya. Namun begitu, sebenarnya apakah sebab kenapa kita perlu beli rumah yang sebenar? So, antara faktor pendorong utama yang menjadikan sebab kenapa anda perlu beli rumah ialah kerana harga rumah yang semakin meningkat hari demi hari. So, bagi memastikan perniagaan rumah di kalangan pembeli meningkat, so saya nak katakan beberapa faktor yang sebenar yang kenapa kita perlu beli rumah yang sebenar. So, yang pertama adalah faktor umur. So, jika anda beli rumah melalui pinjaman, tempoh pinjaman semakin pendek jika anda semakin berusia. Contohnya, apabila seorang pembeli yang berumur 30 tahun mungkin boleh dapat tempoh pinjaman sehingga 35 tahun. Tapi jika dia tangguh, tempoh pinjaman tersebut semakin pendek maka tinggilah bayaran bulanan. So, mustahil bank akan panjangkan tempoh tersebut sebab anda makin berisiko. Hayat produktif anda semakin pendek. Kita pun dengan perjanjian pinjaman, so kita akan menderita bayar bulanan. Kalaulah 10 tahun dahulu kita beli rumah, taklah sebanyaknya kita nak bayar sekarang. So masa muda ni lah kita jangan terlalu leka dan tidak sedar tentang pentingnya membeli rumah. Selain itu juga, ambillah manfaat bantuan kerjaan jika perlu. Contohnya, ketika ini ditawarkan skim pinjaman 100% seperti skim rumah pertamaku, skim perumahan belia. Skim beginilah ada had umur untuk yang saya sebut tu maybe tak boleh melebihi 40 tahun. So, jadi kalau kita terlewat beli rumah, so kita melepas nak beli rumah. So, yang kedua adalah harga rumah semakin meningkat. Sekalipun harga rumah ada penurunan, ianya tetap akan meningkat untuk jangka masa sederhana dan panjang. Harga rumah pula akan meningkat saban tahun. Makin tunggu, makin kita tak mampu. Pernah ada penurunan pada tahun 2018. Ramai yang kongsikan berita ni, tapi sekalipun harga rumah turun, harga rumah majoriti masih mampu tengok, bukan mampu beli. Kalau yang turun tu rumah berharga 20 juta maybe akan menjadi 1.5 juta. Kita pun tak tahu sangat. So jadi kita kena realistik, jangan termakan dengan kabar angin yang mengatakan kata nak tunggu pasal rumah nak jatuh. Lagipun kejatuhan harga ini hanya untuk beberapa ketika saja. Kalau kita lihat trend untuk 10 ataupun 20 tahun, sebenarnya harga rumah akan meningkat sedikit demi sedikit pada tahun atau tahun akan datang. So, yang ketiga adalah andai kata anda ingin melakukan pelaburan, anda sebenarnya mulakan dengan memasuki industri pelaburan hartanah dengan membeli rumah jenis subsale di kawasan yang strategik. So, hartanah juga boleh jadi instrumen pelaburan. Anda pegang untuk satu jangka masa panjang, anda akan tuai hasilnya. Rumah tu pun juga akan boleh untuk disewakan. Sebagai contoh, bila anda membelikan rumah berharga 250k, misalnya, installment mungkin 1200k. Anda kemudian sewa rumah tersebut sebanyak 1300k. So sekarang penyewa yang bayarkan rumah anda pula dapat duit tepi maybe RM100. Setelah 5 tahun, harga rumah tersebut mungkin dah meningkat ke 400k. Secara automatik aset bersih anda naik 150k. So baki pinjaman juga akan menurun. Itu pun dikira sebagai aset bersih. Kalau simpan 5 tahun, dah untung lebih daripada 150k. Kalau simpan 30 tahun, kita pun tak tahu berapa jadinya. So, lebih baik kita membeli rumah dengan awal. So, yang keempat adalah rumah sebagai aset. Apabila anda mempunyai sebuah rumah, secara automatiklah anda telah dikira mempunyai aset. Hal ini kerana hartanah dikira sebagai aset dan bukan liability. Rumah juga mampu dijadikan cagaran kepada pihak bank bagi urusan perdagangan dan perbankan. Rumah juga penting untuk dijadikan sebagai aset. Aset ini akan menjadi pelindung ataupun backup sewaktu kita dilanda krisis seperti krisis ekonomi sekarang ni COVID-19. So banyak yang masalah yang kita dapat kalau kita
kekurangan kita. Kalau at least kalau kita ada mempunyai rumah sewa, kita akan dapat duit every month. So dengan adanya rumah, kita mampu berteduh di rumah sementara mendapat sumber pendapatan yang lain. Selain itu, rumah juga yang dimiliki kita juga boleh dijual sekiranya nilai semasa rumah dimiliki telah meningkat dari segi market value. Ini adalah penting kerana pemilik rumah yang hilang pekerjaan mahu menggunakan wang semada untuk teruskan hidup ataupun mula mencari sumber pendapatan yang lain dengan berniaga. Namun sebelum menjual rumah untuk mendapatkan wang, mereka harus tahu dan jelas dengan perancangan kewangan mereka. So, anda mempunyai pilihan, niat dan keazaman sangat penting dan nak menjalankan usaha beli rumah ni. Jika anda seperti kebanyakan, beli rumah adalah keputusan yang besar dalam hidup. So, apabila kita tangguh beli rumah, kita akan kerugian di masa hadapan. Okay, kalau anda tak tahu proses jual beli, belajarlah banyak ilmu mengenai hartanah di YouTube, Facebook ataupun di Google. Semua ada berada di hujung jari anda. Anda juga boleh tonton live video di page Syed Nawaz Property Coach. Saya ulang sekali lagi. Anda juga boleh tonton live video di page Syed Nawaz Property Coach. Banyak ilmu hartanah yang anda akan dapat. So, saya dah bagi banyak sebab kenapa anda perlu beli rumah secara segera. Kini giliran anda untuk bertindak. Sekian sahaja daripada saya. Semoga apa yang saya kongsikan akan membuka mata anda dan memberi keazaman kepada anda untuk pembelian rumah. Jika dah rasa tergerak tu, dah bersedia, teruskanlah, usah tunggu lama-lama. Terima kasih. Bye.